Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bersiaran langsung daripada tuition direct. Jadi kita masuk topik baru, trigonometri. Tapi hari ini math punya. Kebanyakannya dia hanya tambahan daripada apa yang kamu dah belajar dalam tingkatan 3 dan bawah lagi lah. Kan basic trigonometri, okey. Jadi pertama sekali kamu tengok, bahagian pertama ni dia tengok kat sini cerita pasal kita panggil dia sukuan. Cerita pasal sukuan. Bahagian pertama ni hanya nak faham yang pertama sekali pasal sukuan. Yang ni benda penting ni, nak kena hafal. Okey? Sukuan ni dia ada 4 sukuan sebenarnya, ada 4 sukuan. Yang mana sudut kita ambil sini 0 darjah. Dia lawan arah jam, 0, 90 darjah, 180 darjah, sini 270 darjah dan balik dia akan penuhkan jadi 360 darjah. Okey? Sudut dia ikut apa? Lawan arah jam. Kalau kita buat satu garisan kat sini, maksudnya sudut kita sini. Ini sudut kita panggil dia sudut theta kita. Okey? Jadi sukuan yang kita panggil ni, sukuan ni ini adalah sukuan yang pertama, sukuan yang kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Yang ni biasanya kamu dah hafal lah kan. Sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan kamu tengok sukuan pertama semua positif. Kan? Semua positif ada penuh. Salah je. Semua positif. Sukuan kedua yang ini sin sahaja yang positif. Nanti saya tunjukkan kenapa cerita dia. Sukuan ketiga yang ini tan sahaja yang positif, manakala sukuan keempat yang ini cos sahaja yang positif. Okey? Tengok. Kalau kamu tengok cerita dia, soalan dia. Soalan kat sini, tentukan sudut rujukan yang sepadan bagi setiap yang berikut. Tentukan sudut sukuan yang sepadan bagi setiap yang berikut. Okey? Apa maksud sudut sukuan yang sepadan? Kita tengok, sudut dia kita ambil sudut biasanya kita ukur theta kita ni dia mesti kurang daripada 90. Sudut theta yang asas ni kita panggil dia sudut asas. Sudut asas adalah sudut yang hanya pada sukuan pertama. Maksudnya dia mesti kurang daripada 90 darjah. Itu kita panggil sudut asas. Jadi bila dia bagi sudut apa pun, kita kena tukar kepada sudut asas supaya mudah kita kira. Yang terpenting kan, macam mana nak tukar kepada sudut asas? Nak tukar kepada asas, kita ada formula kita. Contoh formula biasa digunakan, kalau dia duduk pada sukuan pertama, kita ambil terus X sama dengan theta. Contoh, ambil terus kan. Untuk sukuan yang kedua, kita kena gunakan apa? 180 tolak theta. Sukuan ketiga, 180 tambah theta. Sukuan keempat, 360 tolak theta. Okey, ini dia punya formula. Kamu tengok nota dia lain sikit. Nota saya dengan nota yang saya bagi itu sebagai rujukan ambil daripada buku. Kan? Yang saya ajar ni ikut pengetahuan lah, macam biasa, apa yang biasa saya gunakan. Contoh soalan dia nombor 1, tentukan sudut rujukan yang sepadan bagi setiap berikut. Seterusnya nyatakan sama ada nilai tersebut positif atau negatif. Kan? Dia bagi A. Yang pertama dia bagi tahu apa? Sin 152 darjah. Macam tu. Okey, bila kamu tengok sin 152, kamu hanya perlu tahu yang pertama dia duduk sukuan mana. Contoh sin 152 kita tahu. Kita tengok gambar kita duduk sukuan kedua. Jadi tak perlu lukis pun tak apa. Tak perlu lukis. Kita letak je contoh sukuan kedua, saya letak kat situ sukuan yang kedua. Nampak? Kalau sukuan kedua, macam mana kita nak dapatkan dia punya sudut asas? Formula kita tadi yang ini, nampak? Kan? Jadi kita akan buat kat situ 180 tolak dengan 152. Macam tu. Okey. Kita akan dapat dia punya sudut asas kita. Jadi kita ambil apa? Ambil kalkulator, kamu akan dapat kat sini 180 tolak 152. Sangkut pula saya. Berapa Sapan? 38. 20? 28. 28 darjah. Nampak? Kan? Tapi pada sukuan kedua pula, sin kita akan bersifat positif. Sin kita akan bersifat positif. Jadi kalau kamu ada kalkulator, kamu tekan terus je, tak ada masalah. Kan? Tekan terus. Cuma nak faham sifat dia je. Sifat dia.
Sin bersifat positif, maksudnya serupa, maksudnya sin 152 darjah sama juga dengan sin 28 darjah. Itu cerita dia. Macam tu. Okey. Ini bernilai apa? Positif. Boleh Itu cerita dalam tak perlu lukis, tak perlu lukis. Sama, semua sama. Semua sama. 217 ke apa semua sama cerita semua. Okey. Dia akan jadi terbalik dengan jawapan apa yang kita buat semua dia akan benda ni akan timbal balik. Dia akan timbal balik Okey. Sama. Kita tengok kejap. Seterusnya tan 217. Lepas tu kalau bahagian pertama ni dalam exam kamu dia tak ada sangat soalan macam ni. Ini nak faham macam cerita dia. Nak fahamnya kamu tekan je kalkulator. Yang penting sekali adalah tekan kalkulator. Nombor 1 nak jawab soalan ni. First step, dia punya step dia. Nombor 1 kamu kena tentukan sukuan. Lepas tentu kesukuan, nombor 2 kamu tentukan positif atau negatif. Macam tu. Sebab kadang-kadang bila kita tekan kalkulator terus, jawapan dia akan dia terus bagi jawapan. Kalau kalkulator kamu contoh dia bagi jawapan terus lah. Tapi kadang-kadang contoh macam sudut dia kalau lebih pada 360 susah sikit lah. Lepas tu kita kena ada tentukan sukuan, kemudian tentukan positif negatif. Dua ni saja cukup dah. Okay? Tapi kalau dalam exam, contoh yang saya bagi A, B, C, D tu, semua sekarang ni kita tak pakai dah teknik yang lama ni. Semua kita ambil kalkulator, kita tekan terus saja. Okay? Contoh kat sini kamu ambil B, apakah jawapan untuk tan 217. Okay? Kalau nak faham cerita dia, kita buat lebih kurang lah. Buat lebih kurang. Ni nak faham je. Dalam exam jangan pergi buat benda ni pula. Nanti. Okay? 217 maksudnya apa? Dia duduk kat mana? Sini kosong, sini 90, sini 180. Jadi 217 akan duduk dekat sukuan ketiga. Benda penentukan sudut ni, dia penting untuk contoh macam topik lain. Topik apa? Macam topik bearing, apa semua itu penting. Jadi sudut dia macam mana? Ini sudut dia. Tarik. Ini yang kita panggil dia 217. Okay? Mana sudut sebadan yang penting? Sudut sebadan yang penting yang kecil ni. Inilah sudut dia theta kita ambil tu. Nampak? Sebab tu bila duduk sini, formula kita apa tadi? Formula kita adalah 217 theta tolak dengan 180. Kat sini kita boleh ambil. Okey? Contoh saya ambil kat sini, kalau kamu tengok gambar ni, sudut theta kita ni adalah theta sudut sepadan sama dengan 217 tolak dengan 180. Kita akan dapat jawapan berapa? 37 darjah. Dan tan untuk sukuan ketiga, sifat dia adalah apa? Positif. Ini cara nak lukis saja kan? Macam mana kita nak lukis. Boleh? Ada nak tanya soalan ke Syah? Okey. Yang ni cuma nak lukis lah, nak lukis. Saya nak belajar apa? Nak belajar lukis kan? Sikit je. Nanti bila kita tengok soalan exam baru kau faham cerita dia. Okey, cuba kamu lukis yang C tengok, 315. C, soalan dia cos 315 darjah. Okey, macam mana kita nak buat? Lukis dia kat mana? Buat sukuan dia lebih kurang. Kat sini. Kemudian 315. Kat mana 315 kita tengok? Sini kosong, 90, 180, 270. Dia lebih pada 270. Jadi kita ambil garisan kita buat situ. Maksudnya dia duduk dekat sukuan yang keempat. Pusing lah. Ni pusing terus. Okey, sukuan yang keempat. Mana sudut asas kita? Sudut asas kita adalah sudut yang menghadap pada paksi X. Ini sudut kita. Okey, contoh macam ni. Jadi macam mana nak cari sudut ni? Yang ni 315. Jawapan kita kat sini, theta adalah sama dengan 360 tolak 315. Dapat jawapan kita kat sini, dapat 45. Sudut asas.
Okey. Soalan tanya apa kat sini? Kos. Jadi untuk sukuan keempat, kos kita bersifat apa? Positif. Okey. Cara kita lukis sudut. Saya tengok sekali lagi D kan. Saya tinggal E lah kat kamu. Kalau D macam mana? D dia bagi kat situ sin 198 darjah. Sin 198. Kat mana sin 198 duduk? Test lagi sekali tengok. Sini kosong. Sini 90. 180. 270. Okey, kat mana 198? Sukuan ke-3. Dia lebih pada 180. Tarik sini. Cuba. Saya tak kisah berapa pun, saya tarik tengah je. Saya tarik tempat yang sama, tarik situ je. Kemudian pusinglah. Bila kita pusing, sudut asal kita kat mana? Dia bukan kat sini. Dia kena ambil menghadap paksi X. Di sini theta kita. Okey. Jadi sudut sepadan kita, theta kita adalah sama dengan 198 tolak 180. Dapat jawapan sudut sepadan kita adalah 18 darjah. Kan? Jadi sini apa? Sifat dia adalah sama dengan sin sukuan ketiga. Negatif. Kenapa negatif? Dekat sukuan ketiga ni, hanya tan saja yang ada sifat positif. Tan saja yang positif. Jadi sin dia akan jadi negatif. Okey? Tengok tu soalan nombor 1. Buka sebelah, tengok. Cikgu. Ya. Yang 18 tu untuk apa? Oh, yang 18 ni. Ini kita panggil sudut sepadan. Maksudnya kalau kamu tekan kalkulator, kamu tekan sin 198 kan? Bila kita satu lagi, kalau pakai sudut asas, dia sama juga dengan sin 18 tapi sifat dia negatif. Macam tu. Ni nilai dia sama. Cuba kamu tekan berapa sin 198? Tekan kalkulator. Sin 198. Sin 198. Kita akan dapat negatif 309. Nampak? Negatif 0.309. Yang ni sin 18. Negatif sin 18. Dia kena letak negatif kat depan. Sebab sukuan ketiga sifat dia negatif. Yang ini tak payah letak. Yang ni soalan asal. Kita akan dapat jawapan kita sama. Sama dengan negatif 0.309. Sebab tu 18 tu dia ada guna nanti. Tapi dekat soalan exam dia tak ada tanya macam ni direct tau. Dia ada guna. Nanti kejap lagi kita akan tengok. Bila ada soalan dia tanya nanti kita akan guna. Masa nak lukis benda ni, baru kamu nampak guna yang mula-mula belajar. Boleh? Okey? Nanti bila sampai kat tempat tu nanti saya akan beritahu kamu. Nampak? Ulangan dia. Yang pertama penting. Pertama ni penting nak lukis je. Nak lukis. Dan kamu kena faham sudut sepadan ataupun kita panggil sudut asas, dia hanya menghadap paksi X. Kan? Kita panggil dia bentuk butterfly ni lama-lama macam ni. Ini sudut dia kat sini. Ni theta sini, 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 sini. Dia duduk kat sini. Dia hanya menghadap paksi X. Benda ni kamu dah belajar dalam tingkatan 4 juga, sikit, tapi topik lain. Contoh kamu belajar dalam topik sudut dongak, sudut tunduk. Kan? Dia sudut dia mesti kat sini, dia tak boleh kat sini. Ini tak boleh. Menghadap paksi Y tak boleh. Dia hanya menghadap pada paksi X. Okey? Sekejap, teruskan kejap. Okey, yang kedua kita tengok kat sini bulatan unit. Bulatan unit. Bulatan unit. Okey, apa guna bulatan unit kat sini Bulatan unit, maksud bulatan unit kat sini adalah satu bulatan yang pada kita punya satah Cartesian ni, satu bulatan yang berjejari satu. Jejari dia, panjang jejari dia satu. Maksudnya sini satu, sini satu, sini negatif satu, sini negatif satu. Betul. Itu kita panggil dia, kalau nama kita panggil dia bulatan unit. Jejari dia satu. Jadi bila jari satu, kat mana kita tarik pun,
panjang dia adalah 1. Macam tu. Okey. Kita tengok contoh kat sini. Apa guna bulatan unit? Bulatan unit digunakan untuk menggunakan koordinat mencari trigonometri. Contoh kalau saya tarik kat sini. Jadi dia akan jumpa kat sini. Kita akan dapat satu koordinat. Koordinat kita bagi X dan Y. Okey. Jadi X dan Y tu bila kita buat satu segitiga kat sini. Segitiga bersudut tegak. Yang bawah ni adalah panjang X. Yang tegak sini adalah panjang Y. Yang hipotenus dia adalah unit. Maksudnya 1. Bila saya keluarkan sudut kita kat sini. Bila saya keluarkan segitiga tu, dia jadi macam ni. Sini Y. Sini X. Sini 1. Sini theta. Keluarkan segitiga ni, keluar kat sini. Jadi, ikut formula trigonometri asas. Yang mana so, cha, toa. Apa maksud so? Maksudnya apa? Sin sama dengan, saya lupa letak theta. Sama dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. Mana kita punya opposite? Ni kita punya opposite. Depan theta ni kita panggil dia opposite. Bertentangan. Yang paling panjang ni, depan 90 darjah ni kita panggil dia hypotenuse. Bawah dia kita panggil bersebelahan, adjacent. Jadi bila kita masukkan kat situ, O kita adalah Y per dengan H1, dapatlah formula kita. Kalau berdasarkan koordinat, sin theta sama dengan Y. Tu datang koordinat. Nanti benda ni yang kamu kena hafal ni. Kan? Formula dia. Cos macam mana pula? Kita tengok cos. Apa formula cos? Cha. Cha maksudnya cos theta sama dengan A per dengan H. A per dengan H. Okey? Jadi kita tengok kat sini, cerita kita. A kita siapa? X. H berapa? 1. Jadi dapatlah formula kita. Cos theta sama dengan X. Okey? Sama juga cerita dia tentang tan. Jadi tan sebab kat atas ni. Tan theta, apa formula kita? Toa. Opposite bahagi dengan adjacent. Sama dengan siapa opposite? Y. Bersebelahan dia siapa? X. Jadi tan theta sama dengan Y per X. Daripada inilah dia keluar terbit satu rumus lagi. Apa rumus lagi? Sebab dia kata sin adalah Y. Cos adalah X. Tan adalah Y per X. Jadi dia keluar formula yang tambahan. Oleh sebab itu tan theta adalah sama dengan sin theta per dengan cos theta. Ini daripada bulatan unit formula ni. Tapi untuk soalan ni kamu kena ingat. Kalau dia bagi koordinat dalam bulatan unit, kita boleh cari terus trigonometri dia hanya dengan menggunakan formula ni. Okey? Contoh saya ambil kat sini, katakan koordinat ni. Katakan saya buat koordinat sini kan, contoh. Saya ambil koordinat sini. Tarik sini. Koordinat sini. Okey. Apa koordinat sini? Saya ambil. Contoh saya ambil koordinat sini berapa? Sini. Sekejap, ambil kalkulator sekejap. Kalkulator saya kena ketuk. Baru dia keluar. Okey. Sin. Jadi koordinat ni contoh saya ambil kat sini 0 negatif 0.5 dengan 0.866. Contoh koordinat tu. Macam tu. Okey. Yang ini saya letak kat sini sudut dia adalah daripada sini ke sini. Sebagai sudut alfa. Contoh. Dia tanya cari
Kan? Sin alfa, cos alfa dan tan alfa macam tu. Okey? Dia bagi apa? Koordinat dia bagi. Dia bagi koordinat ni je, kamu kena cari tiga-tiga. Jadi apa formula kita? Kita dah hafal. Formula sin adalah sama dengan apa? Y. Cos sama dengan apa? Cos sama dengan X. Okey? Tan sama dengan Y per X. Okey? Ini. Jadi dapat formula dia. Isilah jawapan. Jadi jawapan kita automatik kita akan dapat sin alfa sama dengan koordinat Y. Y kita apa? 0.866 macam tu. Cos alfa sama dengan apa? Koordinat X. X negatif 0.5 macam tu. Terus. Jadi kalau dia minta tan pula. Tan alfa sama dengan apa? Y bahagi X. Ambil kalkulator. Y bahagi X. Terus dapat jawapan. Okey. Apa? Negatif 1.732 lebih kurang. Macam tu. Ini guna dia apa? Formula yang melibatkan kita panggil dia bulatan unit. Jom kita tengok soalan dia. Boleh faham ke ni? Boleh? Boleh. Okey. Okey. Sebab saya sebenarnya laptop saya ni dah macam biasalah laptop saya. Saya memang dah patut kena beli baru dah ni. Kan? Dia dah padam. Ni saya nampak kelam je, gelap je. Jadi saya memang harap kamu nampak saya. Saya memang tak nampak kamu dah. Kan? Okay, kamu tolong saya kejap Apa-apa? Ni kita tengok soalan yang pertama. Kalau tengok dekat gambar kita sini untuk A kan. Nombor 2 A. Tengok. Dia minta apa? Sin beta. Cos beta dan tan beta. Okey. Berapa koordinat beta? Mana beta ni? Beta dekat sudut yang kedua. Koordinat dia untuk beta adalah Q. Beta sudut dia pergi dia sampai Q. Negatif 0.64, 0.91. Terus kamu boleh buatlah jawapan. Sebab apa? Yang ini X, ini Y. Formula kita sin beta sama dengan Y, cos beta sama dengan X, tan beta sama dengan Y per X. Sini cosec. Sini cosec. Sin Y. Panggil nama ringkas dia sini cosec. Yang ini tak tahu macam mana ayat dia kan. Okey. Jadi kita dapat jawapan dia kat sini. Berapa yang ini? Sin sama dengan 0.91. Cos. Jawapan kita akan dapat negatif 0.64. Dia senang je. Jadi tan. Ambil kalkulator. Bahagi je. 0.91. Bahagi dengan negatif 0.64. Dapat jawapan negatif 1.422. Macam tu. Boleh? Okey? Cuba kamu try. B. Soalan dia minta apa? Itu simbol apa tu? Apa macam mana sebut benda ni? Gamma. Saya pun tak tahulah. Sin. Macam tu bentuk dia. First time saya tulis benda ni. Cos. Kemudian tan. Okey. Apa koordinat yang terlibat? Tengok. Untuk benda ni. Alpha, beta, gamma ni. R. Koordinat yang terlibat adalah koordinat R. Apa koordinat R kita? Negatif 0.37 dengan negatif 0.95. Okey, cuba. Terus Kamu cuba Saya nak repair komputer saya kejap.